أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam segmen Kau, Aku dan Fik, saya akan menerangkan mengenai bilangan rukun wuduk. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, berikut merupakan respon masyarakat mengenai bilangan rukun wuduk. Majoriti menyatakan rukun wuduk dengan tepat, iaitu terdapat 6 rukun dalam berwuduk. Okey, baiklah. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai rukun wuduk, apa yang kita faham mengenai perkataan wuduk itu sendiri? Menurut kitab Al-Fiqh Al-Madhahib Al-Arba' oleh Abdul Rahman Al-Juzairi, dari segi bahasa, wuduk bermaksud Al-Husnu, iaitu baik, dan An-Nazafah, iaitu bersih. Manakala dari sudut istilah pula, ialah menggunakan air pada anggota yang khusus, iaitu muka, tangan dan seterusnya, dengan cara yang khusus. Mesti ramai tertanya, apakah hukum wuduk itu sendiri? Hukum asal wuduk adalah sunat, tetapi bila wuduk itu digunakan untuk solat, maka hukum sunat itu bertukar kepada wajib, kerana syarat sah solat dengan adanya wuduk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang bermaksud, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai ke buku nadi. Sabda Rasulullah SAW, tidak sah solat seorang jika dia berhadas sehingga dia berwuduk. Menurut kitab Al-Fiqh Al-Islami Wal-Latu Wal-Tawabah Zahili, terdapat rukun wuduk yang berlaku sepakat dalam kalangan fuqaha dan juga khilaf dalam kalangan fuqaha. Antara rukun wuduk yang berlaku sepakat dalam kalangan fuqaha sebagaimana termaktub dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang pertama, membasuh muka. Kedua, basuh tangan hingga ke siku. Ketiga, menyapu kepala. Yang keempat, basuh kaki hingga ke buku nadi. Yang antara khilaf dalam kalangan fuqaha iaitu niat. Kedua, tertib. Yang ketiga, mualat, itu berterusan ketika berwuduk. Keempat iaitu adalah khafif bil yadi, iaitu maksudnya menggosok ketika basuh tangan. Tangan di situ maksud al-kaf, iaitu pergelangan tangan. Menurut mazhab Syafi'i, terdapat 6 rukun dalam berwuduk. Yang pertama, niat. Mesti ramai bertanya, bilakah kita perlu niat? Okey, menurut mufti wilayah persekutuan, ketika mula membasuh mana-mana bahagian wajah, niat dalam hati. Lafaz niat adalah sunat, iaitu nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat bagi membantu hati menghadirkan niat. Yang kedua, membasuh muka. Had basuh muka bermula tumbuh rambut yang normal hingga bawah dagu, dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri sambil berniat. Fawsidu wujuhakum, ambil air dan tumpahkan ke tempat yang akan dibasuh. Apa yang ada pada muka wajib rata. Jika ada janggut, hendaklah menyelati janggut ketika membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Wa aydiyakum minal marafiq, ambil air dan basuh dari tangan hingga ke siku. Menurut hadis Muslim, jika orang berwuduk seperti ini, maka bersamaan jatuh air wuduk itu, jatuhnya dosa-dosa dan kotoran-kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Yang keempat, wamsahu biru'usikum, dari kalimah masaha, iaitu sapu. Ambil air, tumpahkan air dan kemudian diusap di kepala. Menurut mazhab Syafi'i, wajib basuh sebahagian kepala, kerana huruf ba dalam ayat itu adalah ba li tabi'id, bermaksud sebahagian. Sunat basuh keseluruhan kepala. Yang kelima, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sehingga buku nadi. Kalau air tak kena bahagian belakang kaki, maka tidak sah wuduk tersebut. Yang keenam ialah tertib, iaitu berterutan ketika mengambil wuduk. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada teks saya hari ini ialah, kalau orang yang betul cara berwuduknya, akan bertambah sinar di wajahnya, di tangannya dan di lisannya. Sinar apakah itu? Di dunia, sinar-sinar sifat baik, dan di akhirat, pancaran-pancaran kemuliaan. Hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin, sesungguhnya umat aku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mukanya bercahaya serta tangan kakinya bercahaya. Saya, apakah itu? Nabi jawab, min athari wuduk, iaitu daripada kesusahan wuduk. Menurut hadis sahih Bukhari Muslim. Seterusnya, kalau kita berwuduk dengan betul,
tangan hingga kita tidak akan melakukan perkara yang kotor lagi. Sebab itulah doa sebab wuduk adalah doa taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dijawab oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Jika kita berwuduk dengan betul, kita akan naik status kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.